Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada kesempatan tu tajuk yang kita akan kongsi bersama adalah adab dalam berpuasa, yang mana kita kena jaga sepanjang berpuasa. Dan insya-Allah pada hari itu saya akan kongsi pada tuan-tuan dan puan daripada kitab Fiqh Syafi'i Al-Fiqh Al-Manhaji mengenai adab-adab dan perkara yang perlu dijaga semasa kita berpuasa. Seperti mana yang kita tahu, adab adalah satu perkara yang amat penting dalam kehidupan kita. Dengan adab kita akan rasa bahagia. Tanpa adab kita akan rasa menyampah. Dan yang membezakan manusia dan bersama dengan binatang adalah adab. Maka penting untuk kita jaga adab, apatah lagi adab ketika kita menyambut Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi antara adab berpuasa ialah yang pertama, hendaklah kita menyegerakan sungkih berbuka puasa. Kerana Nabi SAW daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Nabi madah, la yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitra. Maksudnya orang yang berpuasa sentiasa mendapat kebajikan. Maksudnya akan dapat kelebihan. Selagi mana apa? Selama mereka segera berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bila azan, Bilal madah azan Allahu Akbar, sebaik-baiknya kita dengar azan, kita terus baca doa dulu, jangan makan dulu. Baca doa. Segerakan berbuka. Jangan tangguh-tangguh. Sebab pada zaman Rasulullah ada sahabat madah dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, aku nak berpuasa tanpa bersungkih. Aku nak membujang tanpa berkahwin. Aku nak ibadat saja. Jadi Rasulullah tegur sahabat, agama tu, Islam tu adalah agama yang memudahkan, bukan menyusahkan. Bukan agama yang syadid. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan urusan agama, jangan menyusahkan. Basyiru wala tunaffiru, kata Nabi. Hendaklah sentiasa menggembirakan orang dengan janji-janji Allah, wala tunaffiru, jangan kita menyusahkan orang. Maka segeralah kita berpuasa, kerana di dalamnya ada khair, ada kebaikan, ada barakah. Ataupun sekurang-kurangnya kita malas nak makan sebab nak diet tadi, paling kurang kita sungkir dengan sebiji tamar ataupun segelas air. Sebab makanan paling afdal ketika berbuka ialah tamar yang masak atau kering. Jika seada tamar, maka cukuplah dengan air. Kerana Nabi SAW kana yuftiru qabla an yusalli ala rutabat, fa in lam yakun fa ala tamarat, fa in lam yakun hasawat min ma, fa innahu tuhur. Maksudnya apabila berbuka, bersungkir, Nabi SAW makan beberapa biji tamar yang masak. Sekiranya seedar, Nabi SAW akan makan beberapa biji tamar yang kering. Mun seedar juga baginda meminum air. Sesungguhnya air adalah bersih. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Jadi masa sungkir, jaga adab kita, segera akan bersungkir.
dan jangan berlebih-lebih makan dalam bersungkir. Makan banyak terus, last rasa malas nak sembahyang. Paling bagus makan rutub ataupun kurma dulu dengan air sembahyang. Lepas sembahyang nak makan banyak terpulang. Tapi kalau boleh jangan banyak makan. Kelak masa nak mula sembahyang isyak tarawih, alu jadi sit terkabir. Jadi bersederhanalah dalam makan. Yang pertama, segera bersungkir. Dan yang kedua, hendaklah kita bersahur. Jangan tinggalkan sahur. Sahur tu kita kena tahu ada dua. Satu makan malam, satu lagi sahur. Sahur tu nya dekat dengan nak subuh. Makan malam tu selepas isyak. Jadi sahur bermaksud makanan ketika bersahur, dan suhur pula adalah makan. Nabi madah tasahharu fa inna fis sahur barakah. Hendaklah kamu bersahur kerana dalam makanan itu ada berkat. Apa maksud berkat? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi madah, berkat tu bila sikit mencukupi, bila banyak disyukuri. Yang maksud berkat. Berkat tu macam kita pergi ke kolam ngembak baldi. Jadi baldi yang kita ambil air di kolam. Bila air ambil di kolam, kolam dia akan turun si air ni. Akan jadi sikit. Ni akan jadi sikit. Ini akan jadi macam biasa aja di tangga kita. Macam ialah keadaan berkat. Dan sifat berkat tu Ahlul Lughah madah macam keadaan yabrukul ba'ir, duduknya seekor unta. Duduknya seekor unta tu, bila unta berdiri, kakinya kecil. Kita boleh nulaknya insya-Allah, tapi punya duduk kakinya si nampak lagi, badan besar. Cuba kita. Jadi macam nilah sifat berkat tu tadi. Jadi jangan tinggalkan sahur, kerana dalam sahur ada barakah. Dan dalam sahur jangan tinggalkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada ayat Al-Quran, Allah SWT ceritakan tentang penghuni syurga. Dan dalam sifat-sifat dia tadi, Allah SWT sebut wabil ashari yastaghfirun. Dan ketika sahur mereka beristighfar kepada Allah SWT. Jadi makan dan istighfar maksudnya, akui segala kesalahan kita tu banyak dosa. Dan mungkin kita malas juga nak sahur, Nabi SAW ada tasahharu walau bi jur'ati ma. Hendaklah kamu bersahur, jangan tinggal sekalipun dengan seteguk air. Mun terlepas sahur ya lain hal lah. Dan sebaik-baik sahur adalah sahur yang dilewatkan. Kata Nabi SAW, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akharus suhur. Umatku sentiasa mendapat kebaikan. Kita tu akan dapat kebaikan umat Nabi selama mana mereka bersegera berbuka dan melewatkan sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan bila masa yang paling bagus sahur, daripada Anas bin Malik, apabila Nabi bersahur bersama dengan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, setelah selesai mereka pun bangun dan mendirikan solat. Maka kami bertanya dengan Anas, berapa lama masa di antara mereka selesai sahur dengan masuk waktu. Jadi Anas radhiyallahu anhu madah qadru ma yaqra'ur rajulu 50 ayat, selama membaca 50 ayat. Jadi kita kira lebih kurang dalam setengah jam sebelum masuk waktu ataupun sejam sebelum masuk waktu, maka ialah afdal untuk kita mula sahur, bersahur. Dan yang seterusnya antara doa kita bila adab-adab kita bila kita berpuasa adalah banyakkan memberi sedekah,
membaca tadarus Al-Quran, beriktikaf dan masjid, terutamanya pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Paling bagus kita beri makan dengan orang. Sebab Nabi SAW ada, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghairu annahu la yanqusuhu min ajri sha'im syai'an. Maksudnya sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Contohnya kakak-kakak, makcik-makcik, hari raya siap berpuasa, jadi nak dapat pahala puasa, maka tuklah Nabi ajar kita, siapa yang beri makan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapat tu beri makan yang si puasa ataupun yang puasa. Sedar Nabi madah macam ni lah, puasa kah si puasa kah, tapi bila kita beri makan kepada orang lain yang berpuasa, maka lahu mislu ajrihi, nya akan mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasanya tadi. Mendapat beri pahala, beri sedekah, beri makan kepada orang soleh, dapat pahala orang soleh tadi. Dan pahalanya tadi, kata Nabi, la yanqusu, tidak mengurangkan min ajlis shaim, sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Maksudnya bila kita beri makan orang yang tadi, bukan kita ambil pahalanya. Pahalanya dapat juga, kita beri makan juga dapat pahala juga. Subhanallah. Jadi jangan lepaskan peluang. Paling bagus nangga jiran kita. Nangga jiran kita ni ada makanan sih, dapat bertukar-tukar makanan. Tapi masa RMO tu ataupun PKP tu, kita agak terhad sikit. Dan akhir sekali, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara adab kita berpuasa, meninggalkan kata-kata keji dan perbuatan yang memberahikan. Dua perkara tu jangan dipolah. Tinggalkan terus, iaitu kata-kata keji. Maksud kata-kata keji tu seperti maki hamun. Kita biasa ada orang salah sikit, keluar dengan perkataan yang pelik-pelik, menyakitkan hati. Tinggalkan. Dan perbuatan yang memberahikan, contohnya nangga perempuan, nangga TV lah, memberahikan. Ataupun yang lagi dahsyat, orang hantar dalam group gambar pelik-pelik, maka tinggalkan. Jadi bila kita dengan menjaga adab ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan puasa kita lebih baik daripada puasa yang sebelumnya. Rebutlah peluang selagi mana Ramadan masih ada. Ubahlah diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita insan yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, marilah sama-sama kita semarakkan dalam kehidupan kita untuk mencari ilmu. Kerana ilmu itu adalah tanda Allah SWT sayang dengan kita. May yuridillahu bihi khaira, siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah SWT akan beri kefahaman agama dengan dia. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu dicari, bukan datang sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.